Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Alhamdulillah, saya ambil masa untuk berkongsi dengan muslimin muslimat iaitu dalam rekan tazkirah qasirah, nasihat pendek atau tazkirah peringatan pendek secara cepatlah, maknanya ada masa kita buat, tak ada masa kita tak buat. Jadi sambung marai lagi, iaitu sebab gapo kita kena ngaji akidah, sebab gapo kita kena ngaji sifat 20. Lepas tu pula sebab gapo pula kita kena ngaji sifat wujud. Jadi kita kecek dah marai dah. Sebelum daripada saya nak kecek lebih lanjut, maka mohonlah pokok kita semua ni mohon pakai share dulu dah, insya-Allah. Pakai share dulu dan minta komen sikitlah, dah tulis apa sajalah. Jadi alhamdulillah, sebab gapo boleh kita kena ngaji sifat wujud, sedangkan semua kita telah yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala wujud. Mari kita kecek tentang masalah, iaitu sebab gapo boleh kita kena ngaji sifat 20. Jadi saya kecek lebih lanjut panjang mari kat sejil lebih. Jadi hari ni iaitu sebab gapo boleh iaitu kita kena ngaji sifat 20. Dah. Jadi sebenarnya boleh kita kena ngaji sifat wujud ni. Jadi kerana wujud Allah, ini benda yang semua kita yakin. Iaitu Allah Subhanahu wa taala firman, "Asyakkun afillahi syakkun fatiris samawati wal ard." Adakah kamu syak lagi kalau Tuhan kata pada Allah, fatiris samawati wal ard, yang menciptakan dan Tuhan buat langit bumi semua sana. Adakah kita syak? Semua kita kita beriman, kita sebagai orang Islam, kita percaya bahawa memang Allah Subhanahu wa taala ni wujud. Dengan dalil kata Tuhan ada ni, kita nak kecek semula pula. Dah. Iaitu dalil kata Tuhan ada ni, ia ada dua dalil. Ia berdasar kepada kaedah yang ulama ada sebut, iaitu in kunta mudda'iyan fad dalil. Jika kamu saat itu mudda'iyan, kamu dakwalah, fad dalil. Kalau kita dakwa ni maknanya kita dah sia bangit ang ni maknanya kita dakwa kata Tuhan ada ke, fad dalil. Maka hendaklah kita cari dalil. Wa in kunta naqilan, dan jika engkau saat ini tenaqilan, engkau nakal, maknanya engkau ambil daripada orang cerita, orang royak kata ada, maka pada ketika tu fasihah, maka kena cari kesahihan, sahih benda yang nakal saat ni. Sebab tu dalam soal masalah Tuhan ada ni, ulama membagi kepada dua dalil besar, dan kedua-duanya mesti kita buat kajian secara halusilah. Iaitu dalil yang menunjuk di atas ada Tuhannya, pertamanya iaitu al-alam. Alam ni, dunia semua ni. Kemudian bila sebut kata alam ni, alam, Tuhan sebut alhamdulillahi rabbil alamin.
Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Semua saat itu nah, semua itu alam tu ialah masih wallah. Bagai hak selain pada Allah tu bagi alam semua. Bagi alam. Kemudian alam ni dia ada witikan, ada cara dia, ada manhaj, ada cara dia untuk nak mengkaji bahawa alam ni memang betul-betul bukan benda yang sedia. Dan memang alam ni ialah benda yang baru ada. Ada ayu, ada masa dia, ada umur dia. Dan benda tu ada cara yang dalam Islamnya ada beberapa teknik atau cara untuk nak mengkaji tentang masalah alam tu baru. Yang duanya dalil hafsah. Dalil hafsah ni iaitu Al-Quranul Karim, Quran. Quran ni jadi dalil wujud Allah Subhanahu Wa Taala, dalil di atas bahawa Tuhan ni ada. Cuma hari ni nanti semula saya nak kecak ni, semua kita nak tanya kata kenapa boleh dalam dalam bab akidah saat itu, dalam bab masalah tauhid, iaitu kena ngaji sifat 20 di antaranya sifat wujud. Kena ngaji sifat wujud. Sifat wujud ni dalil wujud suku, dalil kata Tuhan ada tu suku. Waktu dalil tu banyak lah. Hak kita sebut bahawa di antara dalil kata Tuhan ada itu, pertamanya iaitu alam ni, yang kedua Quran. Quran dengan alam. Hak tu dalil kata Tuhan ada. Tapi sifat wujud ni, sifat nafsiyah, sifat zat. Kena boleh ulama kacau waktu buat apa tak cukup ke kalau kita kira ke pada pergi kata Tuhan ada sudahlah. Apa dak kena royak tu sifat wujud lagi lah, qidai lagi, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyamuhu ta'ala bi nafsih. Sebab apa? Sebabnya ada sebut dalam kitab Kubral Yaqiniyat Al-Qauniyah bagi Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, dan ada sebut kitab-kitab yang lain bahawa wujud ni mula-mula sekali boleh kita kena mengaji tentang masalah sifat wujud ni, kerana wujud ni ada wujud tam dan ada wujud naqis, ada wujud zati, ada wujud tabai. Pertamanya iaitu wujud tam, wujud yang sempurna. Wujud Tuhan ni wujud yang sempurna. Makna wujudun la yaslam yasbiqul adam. Makna wujud hak tidak diduluhi oleh tak ada. Maknanya wujud mana ialah wujud hak yang tak berlaku sebelumnya, tak ada. Maknanya ada dia saat itu bila bidayah. Maknanya ada dia, tak ada mula. Maknanya sedia ada Tuhan. Sebab tu kita sebagai orang Islam kena pergi bahawa Tuhan kita ni, Tuhan sebut fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Jadi Tuhan suruh tahu. Jadi dalam bab akidah ni orang panggil kita ada beberapa benda orang panggil hak kita kena tahu. Pertamanya kita ngaji secara sifat tu sendiri, yang dua dalil sifat tu sendiri. Lepas tu pula dalam masalah adillah, dalil ada Tuhan untuk kita mesra dengan Tuhan. Kita ada hubungan. Kita kena ada hubungan dengan Tuhan. Jadi tiga kita ngaji. Pertama kita ngaji sifat tu sendiri. Yang dua dalil sifat, dalil kata ada Tuhan. Lepas tu pula yang tiganya dalil atau kita cari bukti-bukti atau dalil-dalil atau nas-nas, atau kita ngaji supaya kita ada sera dan kita ada berasa ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hak ni lah hak besar sekalinya. Tujuan di situ belaka dah. Apa-apa atau orang panggil tujuannya ialah untuk kita nak ada hubungan kita dengan Allah. Itu hak besar sekali. Tapi hak mula sekali saya sebut ni, sebab apa kita kena ngaji sifat wujud? Banyaklah kalau orang ngaji sifat 20 kok. Dalam kitab dah sebut wujud saat ni itu ialah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ni bila sebut kata sifat nafsiyah, jangan fok-fok kita duk fikir kata payah nah. Benda ni benda yang biasa saja.
benda yang tak ada payah apa. Kita fikir kita duk ngaji lebih payah pada tu lagi. Dah mau duk ngaji fizik, ngaji kemi, duk ngaji apa ni arkitek, dah duk ngaji engineer, duk ngaji gapo programmer, komputer semua tu lebih payah banyak lagi daripada tu. Dah. Sebab tu kita ngaji benda ni mudah saja. Sifat wujud ni sifat zat orang panggil. Sebab saya ada. Kena tak apa saya? Kena atas nama saya ke dah? Kena di atas tubuh saya. Itu bagi sifat wujud. Mana wujud ni? Ayat kata Tuhan ni ada secara zat. Bukan khoya, bukan. Ada zat Tuhan. Ada zat Tuhan. Sebab apa boleh kita kena ngaji, kata Tuhan sebenarnya ada zat. Dah. Oleh itu, saya mohonlah setiap orang yang masuk, mohon chair dah. Mohon chair. Nah, iaitu, sebab apa boleh kita kata kena ada apa ni, kena ada kita ngaji sifat wujud sana ni. Dah. Tuhan ada misal. Tuhan ada. Maka ada Tuhan saat ni tu. Ada zat Tuhan. Tuhan ada zat. Kerana apa? Kerananya banyak orang yang sebut ke, bila Tuhan saat ni tak serupa dengan kita. Tak serupa dengan makhluk. Makhluk ni dia tak lepas daripada jirim dan Arab. Jirim saat ni tu bukan benda payah nah. Orang Malaysia yang ngaji sekolah menengah ya. Sekolah rendah, sekolah menengah tu ada jirim. Dia panggil jirim. Jirim ni bahasa sianya kong. Dah atau sing kong bagai. Dah kita dengar jirim payah. Dah jirim ni bagai. Kong ni ada kong keng, kong lew, kong apa hak ni tu. Ada bagai kerah, bagai lembut, bagai hecau, bagai apa. Ya ada benda sini tu mustalahat. Benda istilah-istilah tu mudah benar. Dah. Bukan hak dalam podok kali ilmu mantik atau falsafah atau apa saja nak ngaji fizik, kemi. Semua hak ni tu bukan jenis benda hak payah dak ni. Sebab tu jirai ni apa panggil kong bagai. Bagai saat ni tu ada kong lew, kong apa benda hak cair, benda hak ya orang panggil syai. Dalam istilah hak Tuhan sebut syai wa khalaqa kulla syai. Tuhan ciptakan semua perkara. Wa khalaqa kulla syai' faqaddarahu taqdirah. Maka Tuhan sebut syai'. Syai' ni Tuhan buat. Sebab tu bila Tuhan buat, Tuhan sebut laisa kamitslihi syai'. Tuhan tak serupa dengan sesuatu. Bila tak serupa dengan sesuatu, di situlah bila tak serupa dengan sesuatu, di situlah kita mari ambil gapo sesuatu. Bahagia saat ni. Lepas tu pula sifat-sifat sesuatu. Sifat-sifat bahagia saat ni. Ya kira tu ya, bila kita pergi situ gak, maka pada ketika tu Tuhan ni, boleh hadir dan mohon rapuh mulut, ganah. Tuhan tak ada jiring, tak ada jiring, tak serupa kita, tak ada. Ni banyak orang kecek. Hak rapuh mulut. Dah Tuhan tak ada duk, situ tak ada duk, sini tak ada letah, tak ada bawah, tak ada gapas semua hak ni tu gak. Maka Tuhan tak ada. Ini satu kesilapan besar kecek lah tu. Itu orang panggil, satu orang panggil benda hak mulut tu ganah, rapuh. Nak kecek pun kecek tak ada. Sabiqu at-tafkir atau tak ada fikir dulu akan nak kecek-kecek gapos. Mana tu tak ada sakut pau. Mana boleh kecek lah tu tak kena. Kerana apa? Kerana orang panggil bagai hak tu hewi kita tahu ni no ayat. Benda tu sikit sangat ya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tuhan tidak diberi kepada kita ilmu ni sikit. Malaikat sikit saja. Kita dah nampak kata kita ni orang panggil makhluk yang wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia jadi makhluk hak dhaif. Lepas tu pula makhluk yang suka ukur dalam ilmu psikologi, maknanya suka banding orang dengan Tuhan sendiri. Tu oleh kelah tu ya. Sebab tu kita bila kita nak buat apa, kita fikir orang seporang kita. Kalau orang curi, orang wahid curi, dia kata orang lain curi juga. Kalau orang tak amanah, dia fikir tak orang tak amanah juga. Kerana dia kiyah tak dia. Dia fikir tak dia. Sebab tu masalah ni masalah yang kita tengok orang panggil benda yang terlalu hak kita tak tahu tu banyak lagi. Dan benda ni hak Tuhan sebut hak makhluk tapi hak kita tak tahu, itu roh. Ni hak cerah dah. Roh. Tuhan sebut kulir roh, katakanlah kulir roh saat itu min amri rabbi. Daripada kerjaan Tuhan atau urusan Tuhan. Tak kena duk ganggu, tak kena duk cari, dan kalau cari pun tak temu juga. Dan tak akan tahu juga. Dan akan jahil sampai bila-bila. Kerana ini dah benda yang sakut paut dengan ketuhanan. Tuhan yang tahu.
Wallahu bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Tuhan tahu dengan tiap-tiap sesuatu. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Tuhan tahu semua. Jadi kita dari di situlah kita kena ingat bahawa memang ya ada kita nak pergi ukur dengan kita seperti saya sebut dalam tazkirah saya dulu bahawa otak kita ni diibarat serupa dengan handy drive atau memori kita boleh komputer ke apa semua ni memori kecil saja dan kita saat itu kita duk tengok bagi hadis sekeliling kita ya al-insan ibnu bi'atih. Ibnu Khaldun kata al-insan ibnu bi'atih. Manusia ni anak alam sekitar dia. Maknanya dia hidup di sekeliling ya. Tak ada lebih pada tu dak. Banyak lagi benda-benda kita jahil. Innahu kana zaluman jahula. Tu hasbuk manusia saat itu innahu kana zaluman jahula jahil. Sebab tu benda-benda ginilah kita nak kena serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan cabar, maknanya roh saat itu tak tahu dah. Lepas tu Tuhan call lebih lagi. Lepas tu memori kita handy drive kalau jambil gitu gak atau hard disk kita saat itu teluh bagi kecil saja kerana banyak lagi kita tak bisa nampak. Tuhan sebut Tuhan ni lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tuhan milik semua langit bumi semua. Semua milik semua ni Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Bila Tuhan milik semua maka pada ketika tu makna kata kita ni duduk dalam tempat hak kita duduk ni saja lepas tu alam hak ratus-ratus ribu galaksi lagi dan ada banyak mana lagi bintang-bintang di langit dan semua matahari bulan bintang semua benda-benda hak alam hak kita tak tahu terlalu besar terlalu banyak maka oleh tu kita tengok situlah bahawa kita ni memang kecil kita nak ambil otak kita fikir satu hal sebab itulah Tuhan sebut wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tak tahu benda tu melainkan Allah saja. Benda-benda hak sakut apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab saat inilah kita ngaji sifat wujud iaitu kita nak yakin bahawa Tuhan tu ada zat. Dan kita akan tengok Allah Subhanahu Wa Taala dan zat Tuhan saat itu walaupun tak serupa dengan kita dan zat Tuhan saat itu tidak ambil tepat. Tidak ambil tepat. Tidak ambil tepat ni maknanya tak ada tahayyuz, tak ada ambil berhenti kait untuk kait dia, untuk zat dia saat ni. Tuhan tak perlu duk ambil berhenti atau berhenti dalam alam ni. Ambil satu tepat pada satu tepat. Tuhan kaya pada benda tu. Dan bahkan kalau Tuhan ambil saat ni, tu makna kata Tuhan saat ni tu ada mahdud, ada kait dia. Bila ada kait Tuhan sebut wa khalaqa kulla syai' Tuhan buat semua faqaddarahu taqdira. Maka Tuhan takdir ukur ada kait dia. Tuhan takdir maknanya ada besar kecil ada kait dia. Sebab itulah dalam masalah bab ni ulama ni yo bijak sungguh. Saya duk mikir saya weh. Ulama ni yo bijak yo tu sifat 20 tu bukan fikir sehari. Maknanya demo nak akidah demo pegangnya demo saat ni tu cuci bersih dalam bab masalah pegangnya terhadap Allah. Dan demo memang tepat dengan apa Tuhan sebut subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Kita sifat Tuhan tu serta kita mensucikan Allah daripada benda-benda tak layak. Ini kena pergi situ cakap belakang dah. Dan kena pergi tupu pada sifat 20 tu. Tidak agak dah jadi dah tu. Jadi pegang Tuhan serupa, pegang kata Tuhan gitu, gini. Jadi kalau tak sapas itu memang jadi gitulah. Dan bagi orang awam tak ada masalah. Bagi orang awam saat ni dia pegang tak ada masalah ke apa dia pegang serupa. Tapi orang panggil bila ngaji ni ya tak boleh lah. Bila ngaji saat ni dan kita pula kena ambil barang sudah dah. Wi kepada orang awam. Wayak pada orang awam kata, ni kena pergi sinilah ni. Sebab ayat mutasyabihat kena tepat ke apa semua. Dan ada setengah buat apa kata, Tuhan tak ada tepat, tak ada apa, tak ada. Kalau Tuhan ada ayat terduk dia tarah. Kena nafi kata fuak mu'attilah atau panggil fuak pegang kata Tuhan saat ni tu mu'attilah tak turut Quran Tuhan sebut Allah Akbar. Ya bukan kali benda ni. Bukan kali. Kalau ya tu fikir jauh sikit daripada tu yang nyata jelas
bahawa benda ni saat itu tak ada, bukan masalah tu dak. Masalah nah Tuhan ni bila nak sifat Tuhan, tak nak sifat dengan rendah, yang nak sifat tinggi, sifat dengan sifat yang manusia boleh faham, yang kedua pula yang layak dengan dia. Nah, sebab tu benda Tuhan itu al-Islam itu mengikut jumhur ulama ummah Ahlus Sunnah wal Jamaahnya, iaitu pegang bahawa Tuhan tidak mengambil tepat, mana tak ada tahayyuz. Tapi Tuhan saat itu innallaha ma'as sabirin. Tuhan bersama orang sabar, bersama apa. Semua kerana Tuhan tak perlu dia. Tak perlu kepada jarak, tak perlu kepada masafah ke panggil. Maknanya Tuhan nak duduk sekali kita tak semestinya. Nah, makna kata Tuhan ni kena turun duduk kali kita dak. Dan tak semestinya benda tu bahkan Tuhan dekat dengan kita. Nah, supaya Tuhan sebut Tuhan lebih dekat daripada dua orang leher lagi. Nah, lebih dekat pada hablul warid lagi. Faham? Benda-benda saat ni orang panggil maknanya Tuhan tak perlu kepada tepat, Tuhan tak perlu kepada masafah. Karena ini Tuhan yang milik masafah. Tuhan milik jarak, jauh dekat saat ni. Tuhan yang menjadi ke jauh dekat, Tuhan menjadi ke tepat, Tuhan menjadi ke semua. Lepas tu Tuhan nak buat apa benda tu ya? Nah, tak kau Tuhan misal tak, Tuhan kena turun. Nah, nak turun buat apa muka untuk Tuhan ni? Ialah Tuhan kan. Maka nah, sebab tu Tuhan tak perlu apa saja. Bila Tuhan sebut faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tuhan rabbul arsyil azim, Tuhan mempunyai arasy. Nah, bila Tuhan sebut benda tu maknanya arasy ni milik Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhan tak berhajat, dan Tuhan tak perlu sikit habuk pun benda tu. Nak perlu ke apa hak dia buat. Nah, sebab itulah muslimin muslimat dalam masalah ngaji sifat wujud, dan satunya masalah sifat orang panggil. Nak pergi kata sifat ni wujud ni, dia bukan sifat sebenarnya, dia kena di atas zat dah. Tapi di sifat disebut dengan lafaz sifat itu supaya sifatul hay'ah orang panggil. Sifatul hay'ah, sifat hay'ah maksudnya sifat keadaan. Nah, sifat keadaan saat itu, nah, sifat ada istilah dalam ilmu akidah panggil sifatul hal. Nah, hal ni makna sifat keadaan. Keadaan ada atau tak ada. Nah, Tuhan tak ada kaifiyat, tapi orang panggil nak ayat kata ada ke tak ada. Nak sifat orang tanya ke, sebab orang tanya tu Tuhan ada raya ada ke tak ada. Itu sebenarnya kalau kira nak ayat tu ayah tu ada bukan sifat, tapi nak ayat keadaan. Dah, ada ke tak ada? Jawab tak ada. Ada ke tak ada? Jawab tak ada. Ya gitu. Lepas tu bila kita jawab atau Tuhan ada ke tak ada? Jawab tak ada. Seolah tu sifat kita sifat ke kata Tuhan tak ada. Sebenarnya bukan sifat. Nah, secara hakikatnya bukan sifat, kerana kena di atas zat dah. Kalau sifat ni tu sepatutnya kita nak sifat. Benda ni besar, benda ni kecil, benda ni putih, benda ni merah, benda ni kuning, benda ni hijau. Itu panggil sifat. Orang ni jangak, orang ni huduh. Itu panggil sifat. Tapi kena di atas barang panggil sifat tak? Tak. Tapi panggil hal. Dalam istilah ngaji ilmu akidah kita tauhid panggil hal. Nah, tapi kadang-kadang orang hidup hurai kot lain pula. Hidup hurai kot hal ni masalah hal. Nah, hal jadi tak ada latan had andar jati apa ni al-wujud dan wala tarqa hal la tarqa ila darajatul wujud ila darajatul wujud wala tanhad an darajatil adam. Ya dak kita kok nung. Dah, maka sebenarnya benda tu bolehlah kita ngaji, tapi orang panggil ya bukan tujuan dah benda tu. Bukan tujuan. Sebab itulah tapi kita muraikan apa yang ulama dulu sebut. Dah, ulama-ulama dulu sebut walaupun dia hurai lagi siapa lebih pada yang perlu, tapi itu adalah ilmu dia panggil. Itu adalah ilmu. Nah, dalam masalah kita pula terhadap kita ni, kita pergi Tuhan ada dia dah cukup. Nah, dah cukup sebab Tuhan kata kullun amana billah. Semua saat itu beriman dengan Tuhan. Apa makna? Makna biwujudillah. Beriman dengan ada Tuhan. Kullun amana billah. Nah, beriman dengan ada Tuhan, beriman percaya kepada perintah Allah, dan beriman bahawa Tuhan inilah yang uruskan segala urusan kita. Dan kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tu cara panggil cara dia. Sebab tu dalam soal kita ngaji akidah ni, iaitu bila kita sebut wujud, iaitu kita nak isbatkan
bahawa Tuhan ni ada zat. Sebab tu Tuhan kita boleh tengok akhirat esok. Tapi zat Tuhan bukan jisim, bukan jirim. Kerana benda ni masuk dalam masalah syai'. Orang panggil syai' ni sesuatu hak Tuhan sebut penkong barang panggil. Wa khalaqa kulla syai'. Tuhan buat khalaqa kulla syai', Tuhan buat semua perkara. Faqaddarahu taqdira, maka Tuhan takdir ukur besar kecil semua. Dan Tuhan sebut pula laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tuhan saat itu laisa kamitslihi syai', Tuhan saat ini bukan sesuatu. Sebab tu berkata ya bukan situ tu. Tuhan ni apa? Qul huwallahu ahad. Tuhan ni tunggal, so neng dia, satu ya, tak ada. Tak ada serupa siapa-siapa. Sebab tu bukan jiran, bukan Arab. Nak pergi kata so lagu mana? Kalaulah ada serupa di segi zat atau sifat, maka pada kita dikira so ke. Sebab itulah masalah so ni tauhid. Ya ada beza ke? Ahadan dengan wahid. Tuhan sebut dua-dua kelima. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa nak berharap jumpa dengan Tuhan dari akhirat, maka dah beramal soleh, fala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka jangan syirik dengan Tuhan akan seorang pun. Dan ada Tuhan sebut pula, iaitu fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Tuhan sebut ke, iaitu walikulli ummatin ja'alna mangsakan liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahid. Maka Tuhan kamu ialah Tuhan yang sama hak tula. Apa maksud ilah wahid? Makna kata Tuhan mana-mana ni pun. Apa ni Tuhan mana-mana? Astagfirullahalazim. Jadi manusia mana-mana pun, semua makhluk ni semua Tuhan yang mana? Tuhan yang Allah tu. Hak tula tu tak ada Tuhan lain. Tu makna wa ilahukum ilahun wahid. Lepas tu hak sah lagi pulaknya ahad. Hak Tuhan sebut qul huwallahu ahad. Sebab tu tak boleh syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak Tuhan sebut la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula. Jangan syirik dengan Allah akan sesuatu. Tak boleh syirik dengan Allah sesuatu. Dan hak Tuhan sebut walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Iaitu Tuhan sebut bahawa tak boleh syirik dengan Allah Subhanahu wa taala kerana Tuhan itu sah. Tuhan itu tunggal neng dia. Tak ada serupa dengan Tuhan ni, tak ada. Tak ada serupa dengan siapa. Tak ada makhluk tak serupa dengan Tuhan. Sebab itulah bila kita pergi sapa situ kok cuci yang kita pegang tak Tuhan ni ada zat. Sebab Tuhan sebut ke akhirat syak kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah wujuhun yawma idzin nadirah. Pada hari akhirat muka kita ceria, kita akan beriman ila rabbiha nadirah, dan kepada Tuhan saat ini nadirah, kita tengok. Kita tengok pada Allah, boleh tengok Tuhan kerana Tuhan ada zat. Tapi zat Tuhan bukan berjirim, bukan berjisim. Bukan. Kalau berjirim berjisim, makna kata Tuhan saat itu dia serupa dengan makhluk. Dan itu ternafi. Tak serupa dengan apa Tuhan sebut sendiri. Tuhan sebut qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu ahad, tunggal. Allahus samad, dan Tuhan saat ini as-samad, yang ditupu semua oleh makhluk, berhajat semua makhluk padanya. Lam yalid, Tuhan tak beranak, walam yulad, tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada kupu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu benda-benda ni kita bila kita ngaji benda-benda ni ya senang orang panggil. Kita ngaji sifat 20. Kita ngaji sifat 20 ni. Jadi bila kita ngaji sifat 20 ni, maka pada ketika itunya kita yakin dengan apa yang apa disebut. Kita pergi i'tikad biwujudillah, dengan ada Tuhan. Betul dah, kita boleh serah.
supaya apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi situ. Nah, kita yakin, lepas tu pula kita boleh serah. Lepas tu pula kita sapa kemuncak bagi. Maknanya cuci semua akidah kita. Dah tu itu kan kita dah serupa ngatu serupa ngan ni tak akan sudah bagi. Akhir kali jawab, balik akan jadi. Dah balik habis. Tak serupa tu serupa ni macam-macam. Di benda-benda yang telah berlaku dah bagi. Sebab itulah muslimin muslimat. Yang keduanya iaitu kita kena orang panggil kita kena pegang kata wujud Allah ni wujud tam. Wujud tam ni maknanya wujud zati. Wujud zati maknanya wujud yang tidak didului oleh tak ada. Sedia kala baru sempurna kita pegang. Wujud zati. Yang tiganya iaitu orang panggil kita kena ngaji bahawa dalil-dalil ada Tuhan semua pula. Dan benda itulah yang saya kata saya fikirnya iaitu kita nanti kacak semula pula. Mana dalil di atas kewujudan Allah. Dalil kata ada Tuhan sana. Benda-benda ni sebenarnya kalau kita ngaji molek ya tak ada payah gapo kali. Lepas tu pula benda ni benda logik. Dan benda-benda logik sana itu Tuhan suruh mikir ke. Wa may yadhakkaru illa ulul albab. Tidak erti demikian itu mereka orang ada otak fikir ke. Dan Tuhan sebut inna fi dzalika la ayatul liqaumin yaqilun. Dan itu ayat bagi orang berakal. Mana suruh mikir orang panggil. Dan dia sebut inna fi dzalika la ayatul liqaumin yasma'un. Seperti juga semua saat itu nak suruh kita nak mikirlah. Itu di antaranya apa yang saya berkongsi dengan muslimin muslimat di petang yang mulia ni. Dan petang ni insya-Allah jangan kita terlupa malam ni kita nak buat rekan untuk nak tolong sekolah tahfiz di Baih. Untuk kita insya-Allah bakat-bakat jumpa pula lah malam ni. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala buka hidayah dan taufik kepada kita. Suara tak kuat lah. Saya tak tahu boleh ada orang lapung boleh di depan harga apa itu tak tahu juga. Suara tak kuat. Jadi kita nak tengok pula. Suara yang mulia ni dan kita ni insya-Allah. Kalau kira ni suara dah dah ni. Suara dah dah lu kira. Ada apa dah. Itulah saja petang ni insya-Allah nanti kita jumpa lagi lah malam ni insya-Allah ini tazkirah qasirah. Siapa masuk mohon cek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.